siratal mustaqim. Engkau kurniakanlah maghfirah, yakni keampunan ke atas kami ya Allah, di atas segala bentuk kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang pernah kami lakukan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau panjangkanlah usia kami ya Allah. Andai kata ianya lebih baik bagi kami ya Allah, moga-moga kami dapat melakukan segala bentuk amal soleh dengan lebih banyak lagi ya Allah. Dan Engkau berikanlah penakhiran hidup kami ini ya Allah, penakhiran yang bersifat husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi yang dimuliakan Ustazah Puan Moderator, yang saya pun tak tahu namanya siapa. Saya minta maaf Ustazah. Dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat lagi kita bertemu. Alhamdulillah, sebab saya rasa saya dah lama tak bersiaran, dah lama tak dijemput oleh kelab sahabat pencipta Al-Quran, maka saya sangat rindu sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab nama kelab ni pun dah memberi saya, orang kata, meremang bulu roma lah. Kelab sahabat pencinta Al-Quran. Di akhir zaman ni memang susah nak carilah yang mencintai Al-Quran. Maka insyaAllah tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insyaAllah kita akan berbicara, topik ataupun tajuk tazkirah kita pada malam ini insyaAllah, layani wanita dengan baik. Yang mana seperti mana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu ada daripada dua jenis ataupun dua jantina, lelaki dan juga perempuan. Ketika mana Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam, maka Nabi Adam ini dia berseorangan kat dalam syurga Allah. Maka dia berasa kesunyian serta kesepian. Bukan bosan tetapi dia rasa kesunyian dan yelah seorang-seorang, tak ada siapa-siapa. Maka dia berkehendak kepada pasangan. Maka sebab itulah Allah menciptakan insan yang kedua, tetapi daripada jantina yang berbeza, yakni seorang perempuan yang Allah namakan sebagai Hawa. Yang mana disebut di dalam beberapa riwayat, Hawa ini Allah ciptakan daripada tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihi salam, walaupun terdapat khilaf di kalangan para ulama, sebab ada setengah-setengah ulama menyatakan tulang rusuk kiri, tetapi ada juga ulama yang mengatakan tulang rusuk saja, tak sebut kiri ataupun kanan. Ala kulli hal, yang penting Allah cipta Hawa tu daripada tulang rusuk lah. Tulang rusuk Nabi Allah Adam AS sebagai teman kepada Nabi Adam, sebagai pelengkap kehidupan kepada Nabi Adam AS. Maka itu dari segi fitrahnya. Dari segi fitrahnya ialah memang lelaki berkehendak kepada perempuan, perempuan berkehendak kepada lelaki. Maka andai kata lelaki suka sama lelaki, maka ia maksud dia telah melanggar fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan suka sama perempuan, jadi lesbian contohnya ataupun gay, maka dia telah melanggar fitrah penciptaan yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Maka disebabkan Allah telah menciptakan Adam dan juga Hawa sebagai saling lengkap melengkapi, saling perlu memerlukan, maka masing-masing
dia kena ada satu sifat, sifat menerima. Yang mana setiap di kalangan suami ataupun isteri, dalam kehidupan seharian, dalam kehidupan berumah tangga, dia mesti ada satu mentality, yakni apa yang boleh aku sumbangkan untuk pasangan aku. Itu sepatutnya yang dia kena tanya. Ini cara kita nak, orang kata, nak menuai kebahagiaan. Jangan cakap, jangan tanya, apa yang suami aku boleh bagi aku? Jangan tanya, apa yang bini aku boleh bagi aku? Tetapi, tanya kat diri sendiri, apa yang boleh aku sumbangkan untuk pasangan aku, untuk suami aku, untuk isteri aku. Maka masing-masing berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, untuk menyenangkan, untuk membahagiakan pasangan masing-masing. Ini yang Allah sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang mana Allah menggalak kita ataupun Allah nak kita berlumba-lumba membuat kebaikan, ma'ruf, yang Allah sebut dalam Quran. Maka bila mana kita diberi tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, maka bila mana kita bertutur, berkata-kata, bermuamalah, maka ia perlulah beradab. Tak kisahlah sama ada lelaki terhadap perempuan ataupun perempuan terhadap lelaki. Maka di sini saya ingin mendatangkan sebuah hadis yang mana Nabi telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila' wa in a'waja shay'in min dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasratahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan juga dan kepada hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Dan terimalah pesanan agar kamu semua menjaga wanita dengan sebaik-baiknya. Kerana sesungguhnya mereka ini diciptakan daripada tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bahagian yang paling atas. Jika kamu berusaha untuk memperbetulkannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkan begitu sahaja, maka ia akan terus bengkok. Oleh yang demikian, terimalah pesanan agar menjaga kaum wanita dengan sebaik-baiknya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebab ia merupakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang mana dalam hadis tersebut memang jelas, sangat jelas, di mana Nabi SAW meminta semua para lelaki, para suami, untuk melayani isteri dengan sebaik-baiknya. Dari segi apa? Yang pertama dari segi percakapan. Cakap kata-kata, mesti cakap dengan kata-kata yang baik. Bukannya kata-kata yang nista, kata-kata yang keji dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari segi perbuatan. Perbuatan ini yang paling penting lah. Sebab setengah-setengah suami, setengah-setengah lelaki, kadang-kadang dia hilang pedoman, dan kadang-kadang dia hilang pertimbangan akal, yang akhirnya dia menangan, ataupun dia memukul akan isterinya itu. Ini kalau suami lah. Ataupun seorang bapa, ia mungkin akan memukul sehingga mencederakan anak-anaknya. Ataupun seorang abang, ia mungkin akan mencederakan adik perempuannya sebagai contoh. Maka ini tak bersifat gentleman lah orang kata. Bila kita pukul perempuan ni, kita dianggap sebagai dayus sebenarnya. Kecuali atas sebab-sebab tertentu. Atas sebab contohnya sebagai untuk mendidik, untuk mentarbiah. Maknanya pukulan tersebut hanya semata-mata kita anggap macam pukul-pukul manja, bukan pukul untuk menyeksa. Ini sebagai satu bentuk pengajaran, sebagai satu bentuk supaya mereka ini menghormati seorang suami sebagai contoh. Sebab dewasa ini kita dapat tengok, kita baca berita contohnya, banyak kes, banyak kes di mana kaum lelaki sebagai contoh, maklumlah kadang-kadang mereka ini bekerja di luar, kepenatan, bila balik rumah, dia expect ataupun dia menjangkakan
kesemuanya indah belaka. Dia mengharapkan isterinya dapat mengawal situasi ataupun keadaan di rumah, dapat mengemas rumah dan sebagainya. Semuanya diberikan, diserahkan kepada kaum hawa, kaum wanita sebagai contoh. Maka bila mana ada sesuatu yang tak kena disebabkan dia kepenatan, maka mulalah cakap benda yang bukan-bukan yang boleh melukakan hati isteri. Dan dewasa ini, kita semua sudah maklum yang perempuan pun bekerja. Kebanyakan tempat, terutamanya dekat kawasan tuan-tuan serta perempuan, saya yakin dekat Selangor KL, kebanyakannya memang perempuan pun bekerja juga. Yang mana disebabkan desakan hidup, disebabkan ekonomi yang semakin merudum, maka perlu untuk perempuan kadang-kala untuk bersama-sama untuk mencari rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini memang tak dilarang oleh Islam. Tetapi memang menjadi kewajipan bagi suami sebenarnya yang sepatutnya mencari nafkah. Nafkah sahih lah. Ini untuk memberikan kepada dia punya isi rumah tangganya. Yang ini kepada anak-anak serta kepada isteri. Maka dalam konteks adab, sang suami dia tak sepatutnya, malah tak boleh sebenarnya untuk menyentuh duit, gaji bini dia. Sebab kadang-kadang ramai orang salah faham. Sebab dia fikir, okey, ini adalah harta sepencarian, maka kita sama-sama berkongsi lah. Maka kadang-kadang bila dia tak cukup duit, dia ambil duit isteri dia contohnya untuk kegunaan peribadi dia sebagai contoh. Kadang-kadang tanpa minta izin. Itu satu masalah lah. Maka seharusnya dia kena bagi tahu kepada isterinya yang mungkin dia orang kata sengkit sikit. Kena pula tempoh hari masa gaji bulan 8 dengan ada cuti sekolah, ada mak bapak yang mungkin mengambil kesempatan untuk pergi bercuti. Yalah, kadang-kadang kita nak bagi kebahagiaan. Kebahagiaan ni perlu dibeli, tuan-tuan. Dia bukan semata-mata dituai, tetapi memang kebahagiaan kadang-kadang dia perlu dibeli. Memang duit itu penting untuk membeli kebahagiaan. Itu tak dinafikan sebenarnya. Terutama untuk pada zaman hari ni lah, zaman mutakhir. Maka bila dah tiba masuk bulan 9 sekarang ni dah 14 hari bulan, kadang-kala yalah gaji pun semakin singkit. Tengok akaun tinggal hanya beberapa ratus saja. Nak tunggu gaji bulan 9 lambat lagi kan 25. Maka kadang-kadang disebabkan kebanyakan duit yang digunakan adalah duit milik suami masa bercuti itu. Maka duit isteri itu masih ada lagi, maka kadang-kadang dia ambil duit isterinya contohnya. Maka ini adalah sesuatu yang haram lah dalam Islam, sebab kita mengambil harta ataupun hak isteri kita tanpa keizinannya. Dan bila kita ambil, bila kita minta perkongsian tersebut, kadang-kala ialah isteri mengomel, maka dia pun mulalah cakap kata-kata yang kasar dan sebagainya. Maka ini adalah bukan layanan yang sepatutnya daripada seorang suami kepada seorang isteri. Dan isteri bekerja, sepatutnya bila mana isterinya bekerja, maka dia sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab isterinya itu sanggup membantu beliau dalam konteks rumah tangga. Sebab kita nafikan zaman sekarang memang tak cukup. Kalau suami saja kerja memang tak cukup. Disebabkan desakan kehidupan. Hari ini kita dengar berita beras, harga beras naik dan sebagainya. Pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang didatangkan melalui kerajaan di pemerintah. Wallahu a'lam. Maka kena bersabar. Kena bersabar, tapi jangan sampai kita mencatu. Jangan sampai kita mencatu makanan anak-anak, makanan isteri dan sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis tadi yang saya bacakan tadi ialah perlunya untuk kita melayani setiap wanita dengan baik dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dan hadis tersebut juga mengandungi galakan. Galakan agar sentiasa bersabar, sentiasa tabah dengan kelemahan kaum Hawa. Sebenarnya kaum Hawa ni, kaum wanita ni, Allah cipta dia dengan sifat yang istimewa sebenarnya.
Walaupun Allah sebutkan dalam Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu Allah ciptakan dengan sedikit kekuatan ataupun kelebihan. Maka sebab itulah lelaki lah yang sepatutnya mencari nafkah, yang membatin tulang di luar sana. Kan? Tetapi perempuan ni dia ada kekuatannya tersendiri yang saya lihat. Yang Allah berikan secara istimewa, secara unik. Yang ni, perempuan ni Allah berikan dia kekuatan dalam konteks dia mengandung anak. Kan? Yang telah disemai benih oleh sang suami itu, maka dia lah akan mengandung selama 9 bulan lebih kan. Maka itu adalah antara signifikan penciptaan kaum Hawa itu. Cuba kita bayangkan kalau lelaki yang mengandung, agak-agaknya lah apa yang akan berlaku, tuan-tuan. Lelaki yang kena mengandung selama 9 bulan. Maka lelaki tak boleh bersabar. Lelaki dia kurang ketabahan. Lelaki dia kurang sifat kasih sayang. Kasar sikit. Silap-silap ramai lelaki-lelaki yang mengandung kat luar sana keguguran. Silap-silap mereka gugur. Disebabkan lasaknya mereka ni. Tetapi tidak. Allah tak ceritakan sedemikian. Dan Allah ceritakan memang sangat perfect, sangat sempurna, yang mana perempuan lah yang akan mengandung. Sebab perempuan, dia ada sifat sabar dan dia ada sifat tabah. Dan dia yang paling penting ada perasaan kasih sayang tersebut. Dia mampu untuk menanggungnya selama 9 bulan. Maka sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita bergaduh dengan kita punya pasangan, kita kena ingat balik saat-saat dia mengandungkan zuriat kita selama 9 bulan. Saat dia mengangkang dekat hospital nak keluarkan anak kita tu. Saat dia bertarung nyawa semata-mata untuk keluarkan, untuk melahirkan zuriat kita. Itu yang saya sentiasa ingat. Kalau macam saya macam bergaduh sikit ke dengan isteri, kadang-kadang kita nak pujuk hati kita ni, saya akan ingat, oh, dia ni dulu pernah mengandung anak aku 9 bulan lebih. Dia mengalami morning sickness, dia mengalami mual, muntah-muntah dan sebagainya, dan dia survive, dia hidup. Sehinggalah saat dia melahirkan anak, meneran, sehinggalah anak tersebut keluar dengan sempurna, serba-serbi lengkap anggota tubuh badannya. Maka kita kena ingat akan pengorbanan isteri-isteri kita. Ini kaum wanita, kaum Hawa. Maka ini adalah antara aspek yang penting untuk kita melayani kaum Hawa, kaum wanita dengan penuh orang kata kelembutan dan sebagainya. Di mana Nabi SAW, baginda ni ada ramai para isteri. Semua sudah maklum kan? Yang mana isteri Nabi ni sangat ramai. Yang mana Nabi mampu melayani isteri-isteri baginda dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan. Yang mana tak pernah pun Nabi meninggikan suara. Malah Nabi sentiasa ataupun ringan tulang Nabi untuk membantu isteri-isteri Nabi dekat dapur. Kita hari ni tuan-tuan, kadang-kadang lepas kita makan, pinggan tu kita tinggalkan dekat atas meja. Kadang-kadang isteri yang sediakan satu mangkuk untuk kita basuh tangan. Kalau tangan dia boleh dicabut, nescaya kita akan suruh bini kita untuk basuhkan tangan kita ni setelah mana dicabut. Kalau boleh lah kan. Tetapi jangan macam tu. Kadang-kadang kalau boleh, kita rajin ataupun ringankan tulang untuk pergi ke dapur, bantu isteri yang telah memasak untuk kita basuh pinggan mangkuk dan sebagainya. Maka itu yang Nabi buat. Nabi bantu isteri Nabi memasak, membasuh, dan kadang-kadang Nabi sendiri menjahit baju ataupun pakaian Nabi SAW. Ini Nabi. Dan sifat Nabi yang sentiasa meringankan bebanan yang dialami oleh isteri-isteri baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Maka saya rasa cukup sekadar itu saja. Saya serahkan kepada Ustazah Puan Moderator, insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan kasiran di atas pimpinan bacaan surah
surah Al-Waqiah dan juga suratul Mulk sebentar tadi, dan juga bacaan doa serta tazkirah ringkas yang diberi sangat padat dan juga berinformasi. Terima kasih Ustaz. Jomlah sama-sama kita semua berlumba-lumba berbuat baik. Sama-sama kita di antara satu sama lain, isteri berbuat baik kepada suami dan juga sebaliknya, seperti mana kata Ustaz, kebahagiaan bukan sahaja untuk dituai tetapi sama-samalah kita perlu menabur bersama-sama dan juga saling melengkapi, insyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas tazkirah pada malam ini. InsyaAllah untuk pengetahuan jemaah yang dirahmati Allah, selepas ini ada kuliah sambungan bacaan surah As-Sajdah dan juga suratul Kahfi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razik. Jadi yang berkelapangan jangan ke mana-mana dahulu, boleh kekal di dalam link yang sama. InsyaAllah Ustaz, kita ada lebih kurang 15-17 minit lagi. Kalau saya buka soalan kepada jemaah, boleh ke Ustaz untuk satu dua soalan? Boleh, okey, baik. Ada soalan ke yang nak bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz? Saya rasa tuan-tuan dan juga perempuan lebih lebih itulah banyak memang makan garam. perempuan Saya kan, masih dia muda mencari lagi. tuan-tuan, tak ada Ustaz. Tuan-tuan dan juga perempuan dah lama berkahwin, lagi berpengalaman daripada saya rasa. Saya baru 13 tahun berkahwin. Itulah nampaknya tak ada soalan. Okey, baik, tak apa, kita sekadar ini dahulu kelas kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kazman. Alhamdulillah, semoga sama-sama kita mendapat manfaat dan juga kebaikan daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Untuk slot ini saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara daripada awal tadi Ustaz. Minta maaf tak perkenalkan diri. Nama saya Jasrina, moderator bertugas pada malam ini, insya-Allah. Jadi saya kembalikan dan juga serahkan majlis kita kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi.